Seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengalu-alukan penubuhan pasukan petugas pergerakan negara-negara berkecuali 6 yang berperanan mewujudkan pengkalan data bersama bagi keperluan perubatan asas serta mengenal pasti keperluan sosial dan kemanusiaan negara anggota. Perdana Menteri dalam satu kenyataan berpendapat ia adalah masa yang tepat untuk negara anggota 6 bersatu dan membuktikan jika kita berpegang teguh pada prinsip dan nilai kebersamaan, kita dapat mengatasi wabak dan muncul lebih kuat dalam susunan global baru pasca COVID-19. Dalam sidang kemuncak 6 berhubung COVID-19 yang dilangsungkan menerusi persidangan video pada Isnin malam, Muhyiddin turut berkongsi mengenai 6 langkah yang diambil kerajaan dalam mendepani impak COVID-19 terhadap negara sekaligus memastikan Malaysia bangkit lebih kuat dalam menangani kesan wabak tersebut. Beliau pada masa sama turut memaklumkan Malaysia pada Isnin telah memulakan langkah ketiga pelan menangani kesan COVID-19 dengan memulakan semula sektor ekonomi secara menyeluruh dalam keadaan teratur dan terkawal. Jelasnya ini adalah tindakan mengimbangi yang cuba dicapai Malaysia antara memulakan ekonomi dan kepentingan untuk mematuhi SOP baharu bagi mencegah gelombang jangkitan dalam kalangan rakyat. Beliau turut menekankan strategi pemulihan ekonomi Malaysia dalam menghadapi era norma baharu pasca COVID-19 akan disusuli dengan revitalisasi ekonomi serta reformasi struktur ekonomi secara menyeluruh. Persidangan tersebut dipengerusikan oleh Presiden Republik Azerbaijan Ilham Aliyev merangkap pengerusi 6 bagi penggal 2019 hingga 2022. Ia turut disertai Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ke-74, Tijani Muhammad Bandi, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Pengerusi Suruhanjaya Kesatuan Afrika, Musa Faki Mahamat. Although most of our economic sectors have reopened today, those involving close human contacts and mass gatherings are still prohibited. This is the balancing act Malaysia is trying to achieve between kick-starting our economy and the importance of adhering to new SOPs to prevent another wave of infections amongst the population. However, the opening of our economic sectors must not be mistaken for a complete lifting of our MCO. It is important to note that the order is very much still in place until 2012. Subsequently will be the implementation of an economic recovery strategy in facing this new norm, followed by an all-inclusive economic revitalization, and finally a structural economic reform in facing a new global landscape post-COVID-19. Dan persetujuan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dicapai dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri Bersama Majlis Keselamatan Negara pada 28 April lalu. Menurut Menteri Kanan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, berdasarkan perbincangan dalam mesyuarat tersebut, kerajaan negeri menyedari sekiranya PKP sedia ada dilanjutkan sehingga Jun 2020. Kesan kumulatif kehilangan pendapatan negara dianggarkan sebanyak RM146 bilion atau kekurangan sebanyak 10.3% KDNK. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dalam satu kenyataan menjelaskan mesyuarat itu telah bersetuju untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi dalam tempoh PKPB bermula 4 Mei 2020. Jelasnya keputusan untuk membuka semula sektor ekonomi di dalam tempoh PKPB dibuat dengan penuh teliti, berhati-hati dan bertanggungjawab. Ia turut disokong data dan kajian oleh Kementerian Kewangan, MITI, Bank Negara Malaysia dan Khazanah Nasional Berhad. Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan keputusan ini, Kerajaan Persekutuan menyediakan prosedur operasi standard SOP yang komprehensif dan ketat untuk digunakan pakai oleh semua pihak. SOP itu dibekalkan kepada kerajaan negeri yang telah pun diserahkan pada 2 Mei iaitu sebelum tarikh penguatkuasaan PKPB. Justru kerajaan memandang serius terhadap pendirian beberapa kerajaan negeri yang ingkar untuk melaksanakan keputusan ini. Kerajaan negeri mungkin terdedah kepada tindakan undang-undang daripada pelbagai pihak, khususnya industri sekiranya menghalang mana-mana syarikat daripada memulakan operasi mulai 4 Mei 2020.
seterusnya, Pemodelan Nasional Berhad PNB menjangka dividen amanah saham Bumiputra ASB tahun ini sedikit terjejas susulan kelembapan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Namun akan memastikan ia berada pada kadar kompetitif. Presiden dan juga Ketua Eksekutif PNB Jalil Rashid berkata sebagai pengurus dana PNB akan mengambil langkah konservatif berdasarkan keadaan ekonomi semasa. Sehingga kini katanya PNB berjaya mengagihkan pendapatan yang kompetitif untuk pelabur bagi semua 14 dana yang diuruskan syarikat itu. I guess in this current environment, we're also mindful that our companies could record lower earnings this year due to the fall in demand and the weaker business environment across most industries. So this will impact the dividend income stream from our companies. Bagaimanapun, kata beliau, PNB mengambil langkah berbeza tahun ini dengan memperkenalkan pelan strategik bagi tahun 2020 sehingga 2022 dikenali sebagai Focus 4 bagi memacu organisasi ke hadapan untuk tempoh 3 tahun akan datang. Pelan ini telah dirangka berdasarkan hasil kajian semula jangka masa pertengahan yang dilakukan pada tahun 2019 bagi pelan strategik 2017 sehingga 2022 sebelumnya yang dikenali sebagai Strive 15. Dan PNB mempertahankan perkembangan aset di bawah pengurusannya apabila berjaya mencapai 312 bilion ringgit, iaitu melebihi tanda aras 300 bilion ringgit. Pengerusi PNB Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz menjelaskan unit-unit dalam edaran meningkat kepada 7.3%, mencapai hampir 254 bilion pada 2019. Katanya PNB turut mengagihkan sejumlah 13.2 bilion ringgit dalam bentuk pengagihan pendapatan dan bonus kepada pemegang unitnya pada tahun kajian mencapai jumlah keseluruhan agihan pendapatan sebanyak 200 bilion ringgit bagi kesemua 14 dana sejak penubuhan. Our assets under management surpassed the 312 billion ringgit mark in 2019. Recording a 4.5 growth from 2018. In 2019, we also recorded a 10.7 billion in net income, which contributed to a 5.4 cent payout per unit for the fixed price fund. Beliau menjelaskan prestasi yang dicatatkan itu banyak didorong oleh pendekatan pelaburan yang berhemah selaras dengan kepelbagaian pelaburan terbaharu dalam kelas aset dan pasaran kewangan global baharu. Katanya, ekuiti awam antarabangsa menjana pulangan tertinggi menyumbang pada lebih daripada 11.6% kepada pendapatan kasar keseluruhan bagi tahun 2019 walaupun dengan pendedahan yang sedikit iaitu 5.9%. Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awan untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awan, berita segenap dimensi. Saya Riza Zulkafli. Salam hormat.